Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, apa khabar semua tuan dan puan? Orang yang betul-betul serius tuan dan puan dalam pengurusan berat badan lah. Jadi Alhamdulillah tuan dan puan, program dah jalan lebih kurang 2 minggu. Saya tak ambil ramai orang lah, sebab saya sekarang ni kita nak fokus betul-betul nak bantu orang yang betul-betul serius nak turunkan berat badan tuan dan puan. Okay, kalau you just nak main-main, tak apa lah tuan-puan, you boleh cari orang lain lah. Saya dah tak ada masa untuk main-main. Saya memang nak betul-betul nak bantu mereka yang mungkin stuck, dah tak tahu apa nak buat kan. Okay, dah yang mungkin perlukan bimbingan, okay, perlukan orang push, motivate. So memang sekarang kita tengah jaga beberapa orang lah. Okay, so tuan-tuan, hari ni kita nak cerita macam mana kita nak kekalkan kekal positif, ataupun kita nak, apa orang kata ni, kita nak nak on the track sentiasa lah. Sebab tuan-tuan percaya nak turun berat badan satu benda yang senang sebenarnya. Okey, tapi nak kekalkan, berat badan tu adalah satu perkara yang bukan senang. Okey. Alright. So tuan-tuan, siapa yang ada kat sini boleh tak komen suara saya dengar ke tak? Okey. Sebab saya pun risau juga ni cakap sorang-sorang, sebab tapi suara saya dengar ni. Kat sini boleh tak? Okey, dengar. Okey tuan-tuan, so kita macam ni lah. Benda ni benda basic tuan-tuan. You jangan cerita pasal diet, you jangan cerita pasal exercise. Ini benda yang sangat penting yang ramai orang lepas pandang. Okey. Yang pertama sekali, what is your main objektif you nak capai? Okey. Tuan-tuan, sebelum tu saya nak cerita satu kajian yang dilakukan pada tahun 1979 tau. Okey. Kajian ni lama dah. Okey. Dia buat pada tahun 1979. Ini kajian psikologi, bukan kajian fisiologi. So kita still boleh juga lah pakai juga. So apa yang dia dapati, dia bertanyakan ke saya tak ingat berapa peserta. Dia tanyakan dekat peserta responden tu. Dia tanya berapa orang yang ada matlamat. Okey, matlamat. So dalam percentage tu, yang ada matlamat hanya lebih kurang 84% je. Bukan. Yang ada matlamat betul-betul, yang ada matlamat, yang tulis dan laksanakan matlamat dia, ada 3% je daripada 100%. Okay, which is tu 3%. Tuan-tuan, jom kita tulis. Ambil nota ni. Ni penting sangat. You tulis, you kurus. You tulis, you ada apa, you akan dapat knowledge ni. Ni knowledge mahal tuan-tuan. Saya dapat ni pun knowledge ni sangat mahal. Jadi tuan-tuan, 3% saja yang menulis matlamat dan melakukan. Okey, 13% mereka ada matlamat, okey, tapi dia tak tulis. Okey, dia ada matlamat tapi dia tak tulis. Betul kan? Set goal. Okey. Sorry. 13% dia tulis. Okey, sorry. 13% dia tulis, dia ada matlamat, dia tulis, tapi dia tak laksanakan lagi. Okey, dia main-main lah macam tu. Okey, another 84% langsung tak ada apa-apa, habuk pun tak ada. Okey, so nak cakap apa, dalam percentage tu 3% ada goal yang jelas, lepas tu mereka tulis dan mereka tuju ke arah tu. Okey, 13% diorang ni ada goal, diorang tulis, tapi diorang tak buat apa-apa lagi, just tulis saja. Okey, tapi yang ada 84% bermaksud mereka ni langsung tak buat apa-apa. Tak ada goal. Bila orang tanya, aku tak tahu nak jadi apa, aku tak tahu nak buat apa. Okey, dan tak ada buat tindakan apa-apa. So lepas 10 tahun mereka jumpa balik orang yang sama. Okey, kajian ni ambil masa panjang sebab dia nak tengok apa yang berlaku kan. So another 10 years dia jumpa balik. Surprisingly, dia kata 84% tu memang langsung tak jadi apa-apa. 13% tu yang ada goal, dia tulis tapi dia tak bertindak kan. Mereka ni lebih berjaya daripada golongan yang 84%. Okay. Dan another 3% mereka making more money.
So bermaksud mungkin mereka ni duduk kat dalam bisnes ke apa ke, mereka buat duit dan mereka lebih berjaya daripada kumpulan 84%. So sebab tu tuan-tuan, benda ni nampaknya mudah, tapi sebenarnya impact dia tinggi tuan-tuan. Okey. Alright, so itulah cerita je. Jadi tuan-tuan, dalam pengurusan berat badan memang kita kena ada goal yang jelas. Okey. Kita kena ada goal yang jelas. Okey, apa goal yang jelas ni? Sebab tu tuan-tuan, saya perhatikan you exercise ikut suka hati you lah. Kan? Okey, contoh you nak body you cantik, nak firm, tapi you tak nak buat weight training. Tu contoh yang pertama. Okey. Ataupun you tahu you ada sakit lutut dan sakit kaki ke, sakit pinggang ke, tapi you buat aktiviti yang melompat sebab you nak turunkan berat badan. Okey. You nampak objektif bila you tak nampak, okey, you tak jelas. Kata you nak kurus. You nak kurus yang macam mana? You nak kurus yang elektrik ke? You nak kurus apa orang kata fit and firm ke? You nak kurus flabby ke? Itu you kena jelas. Sebab tu ramai orang bila dia buat diet, dia orang akan sukati lah. Sukati. Bila dia diet, dia turun. Sekali tiba-tiba jadi flabby. Tapi sekali tiba-tiba sakit lutut. Tapi sekali tiba-tiba ni, sebab apa? You tak pergi buat senaman yang menuju ke arah you punya objektif. Faham Contoh saya nak beritahu. You kata you nak badan fit. Okay, you nak badan firm. You suka sangat dengan Jennifer Lopez. You nak jadi macam Jennifer Lopez. Okay. So, you buat cardio saja. Agak-agak you boleh sampai ke jadi badan Jennifer Lopez. Ataupun nak bagi you faham lagi. You kenal Amir Han kan? Amir Han tu dia sepupu saya lah. Saya ni bagi Han. Okay, Amir Han tu dia, kalau you pernah follow cerita Danggal so Danggal ni kan dia buat transformasi. Amir Han ni dia dah banyak buat transformasi badan dia untuk memegang watak TV. Jadi watak movie tu lah. So antaranya cerita Doom, cerita Danggal. So dia buat badan dia memang muscular gila lah. Okay. Tapi cerita Danggal tu dia daripada obes sebab dia pegang dua watak yang berbeza. Satu adalah watak yang apa orang kata watak bapak kan. Bapak tu dah perut buncit kan. So dan lagi satu watak atlet. So dia transform daripada dia gemuk ni jadi muscular. Jadi tuan-puan, saya nak cakap dengan tuan-puan, kalaulah si Amihan ni dia tak ada matlamat kan, atau matlamat dia tak jelas, ataupun dia tahu dia nak jadi macam badan dia atlet muscular, agak-agak dia akan buat cardio sahaja ke? Sebab tu tuan-puan, bila you tak ada matlamat yang jelas, you tak akan tahu method training apa yang sesuai untuk capai matlamat tu. Okey, bagi lagi satu contoh yang paling mudah tuan-puan. Saya duduk di Johor tuan-puan. You all ni merata lah kat Malaysia. Saya tak tahu Puan Syikin daripada mana, Aisyah ni dia daripada Terengganu. Okey, Puan Haslinda pun daripada Terengganu. Okey, jadi orang-orang pantai timur lah katakan kan. Jadi you nak datang dekat tempat saya kan, ke Johor, you boleh naik pelbagai kenderaan. Alright. Mungkin you boleh bawa kereta, boleh naik motor, boleh naik basikal, boleh naik kapal terbang, boleh naik apa lagi? Ferry, bukan ferry lah, kapal laut. Okey, tuan-puan, saya nak tanya dengan you. Benda yang paling senang untuk sampai kat tempat saya apa? Kita ada pelbagai lah kan. Tapi saya tanya, yang paling senang. Okey, kalau yang paling senang mungkin kita naik flight. Dia cepat, dia cepat dan dia senang kan, dan tak ambil masa yang lama. Tuan-tuan, kalau lah you naik kapal laut kan, agak-agak sampai. Boleh sampai tuan-tuan, tapi berhari lah. Sebab tu tuan-tuan, kita kena faham apa kita punya objektif tu. Kita kena very specific, jelas. Bila kita jelas, baru kita tahu method yang kita nak gunakan. Benda ni sangat penting tuan-tuan. Memang nampak remeh, tapi sebenarnya sebelum you nak kira diet ke, you nak kira apa, ini nombor satu you kena tahu.
Okey, yang kedua tuan-puan, benda ni dia mesti apa orang kata, achievable. Janganlah you badan macam apa orang kata badan besar betul kan. You nak jadi macam Jennifer Lopez dalam masa sebulan. Aduh memang tak achievable lah kan. Tapi kalau you nak kata daripada badan you besar, you nak target nak jadi Jennifer Lopez sampai setahun, itu achievable atau itu realistic. Okay, so mungkin atau 1 tahun setengah, barulah achievable. And then you tak stress tuan-puan. Sebab tu tuan-puan, benda ni sangat penting. Sebab saya share ni tuan-puan. Sebab apa? Saya sekarang tengah jaga beberapa klien yang memang sedang dalam proses pengurusan berat badan mereka, dan mereka memang betul-betul komit. Dan saya memang syukurlah dapat klien yang macam gini kan. Kita tak adalah buang masa nak melayan, jap lagi ada, kejap tak ada, minta ni tak ada, tak hantar laporan lah apalah. So susah, saya memang malas nak layan lah macam tu. Okay, so memang kita akan fokus dengan mereka yang betul-betul nak berubah. Dia orang dah tak ada apa, dia orang dah buat macam-macam, tak berjaya-berjaya juga. Okay, ataupun dia orang dah buat benda yang sama, asyik gagal je. So inilah program yang saya sekarang tengah kendalikan tuan-puan. Okay, so sebab tu saya cakap kita mesti kena ada satu benda yang realistik, yang boleh dicapai. Kalau tak, you memang akan stres. Okay, itu yang pentingnya. Okay, so yang ketiga tuan-puan, alright, yang ketiga ni, adakah you berada dalam surrounding yang betul? Okay, you nak diet, you nak kurus kan, tapi you duduk dengan kawan-kawan yang kuat makan, memang susah lah. Benda tu akan tak selaras dengan you punya. Bukanlah saya cakap tak boleh berkawan dengan mereka, okay, tapi masalahnya you akan jadi susah. Okay, jadi itu antara 3 tips yang saya nak share tuan-puan. So tuan-puan, benda ni sangat penting. Saya bila kita belajar pasal psikologi ni, memang benda ni dia sangat penting. Bila you tak ada goal setting yang betul, you tak ada matlamat yang betul, you hanya fikir matlamat you dekat kepala otak kan. You tahu tak, kepala otak you ni banyak sangat fikir. Kan? Sekejap nanti you tengok orang ni kurus, you nak jadi kurus macam ni. Sekejap lagi you tengok orang ni jadi macam ni, you nak jadi macam ni kan. Kepala otak kita ni memang macam tu. Okay, dia akan capture benda yang orang panggil the new shiny object. You tahu tak apa the new shiny object? New shiny object ni bermaksud macam ni. Contoh sekarang sekarang ni Facebook ni dah lama kan. Kita dah main kat Facebook lama. Tiba-tiba keluar TikTok. So TikTok ni dia lebih kurang the new shiny object lah. So you kejar TikTok kan. You kejar, you dah dapat ramai follower ke apa ke. Lepas tu nanti keluar pula lagi satu apps, Tok pula. Okay, Tok. Okay, then you pergi lagi kat sana. So you tak konsisten. Jadi you setiap kali benda baru je you kejar. Setiap kali benda baru je you kejar. Kan, kadang-kadang benda baru tu belum tentu dia memberi apa orang kata jaminan. Macam contoh, kalau kita tengok dalam media sosial, kita dapat baca kajian Facebook adalah paling established, dan Facebook juga adalah paling kukuh dia punya platform berbanding dengan platform media sosial yang lain lah. So sebab tu you, bila benda satu keluar je dia ikut. So kalau kita nak cerita pasal senaman macam ni lah, you dah training sekali tengok kawan juga, dia kurus pasal dia buat Zumba, you pun pergi buat Zumba. Sekali you buat Zumba tak kurus-kurus, you tengok pula orang kurus buat skipping, you pun pergi buat skipping. Sekali tak kurus juga, you tengok orang pergi cycling, you pun pergi cycling. So you ikut je lah. You ni selalu orang kata terkesan dengan the new shiny object. So benda-benda macam tu lah.
Okey tuan-puan. So sekiranya kalau ada sesiapa tuan-puan ada masalah yang perlukan perkhidmatan konsultansi ataupun mereka ni dah cuba macam-macam tapi masih tak berjaya, boleh saja buat appointment di sini tuan-puan InsyaAllah kami akan cuba bantu. Okey, tapi saya nak pastikan anda ni betul-betul nak berubah tuan-puan. Okey, saya sebenarnya sampai dah tahap ni kan tuan-puan saya dah tak nak jumpa, bukan tak nak jumpa lah. Saya nak betul fokus kepada mereka yang betul-betul perlukan bantuan. Saya dah tak nak lah main-main lagi kan. Dulu boleh lah you all nak hire saya, lepas tu jap lagi main-main dan sebagainya. So sekarang dah tak lah tuan-puan. Kita memang akan go serius untuk bantu mereka yang perlukan bantuan. Okay, so inilah cerita dia. Jadi saya nak quote beberapa orang cakap antaranya Bill Gates tuan-puan. People overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. Bermaksud tuan-puan, orang ni terlampau sibuk sangat kan, fikirkan tentang short term. Contohlah, nak kurus sebulan nak gemuk setahun mana ada gemuk sebulan. So bila kita nak gemuk tu boleh makan berbulan-bulan, tapi kita nak turunkan berat badan dalam sebulan, tolonglah tuan-puan. So people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. Bermaksud you jangan fokus dekat bukan program dalam jangka masa yang singkat. You jangan underestimate you punya kebolehan yang mungkin boleh capai dalam jangka masa yang panjang. Sebab tu tuan-tuan, kalau you tengok orang-orang yang berjaya menurunkan berat badan mereka dan masih kekal sampai sekarang, mereka adalah orang-orang yang long term punya orang. Okay, dia bukan short term. Saya ada beberapa klien yang dia dah berjaya kurus dan sekarang saya nampak mereka ni masih lagi meneruskan perjuangan mereka ataupun meneruskan aktiviti mereka sehingga benda ni dia jadi satu lifestyle. Nak capai lifestyle tu bukan mudah, sebab you sekarang ada currently your own lifestyle. Okay, so sebab tu you gagal dalam pengurusan berat badan sebab you trap dekat dalam the recurrent norm cycle. The recurrent norm cycle ni ada satu istilah yang you cari kat Google, tak ada lah. Benda ni memang kita yang letak nama kan. Okay, the recurrent norm cycle ni bermaksud you berpusing-pusing kat situ. You diet kan, you tengok orang kurus, you cuba diet, lepas tu you berjaya kurus, lepas you berjaya kurus, you tak boleh sustain. Sebab apa? Itu bukan you punya lifestyle. Sebab tu tuan-puan, bukan saja kira kalori tau. Okay, benda ni bukan saja kira kalori. You boleh kira kalori, belajarlah macam mana pun, tapi dalam psikologi, kalau you tak boleh meet dengan perkara yang you buat, InsyaAllah dia tak kekal lama. Alright. Okay, dan Tony Robbins cakap, okay, setting goal is the first step into turning invisible into the invisible. Bermaksud kita kena setting kita punya matlamat yang pertama sekali, daripada tak nampak kepada jadikan dia reality atau nampak. Contoh, you mesti set you punya own goal. Contoh saya tak cakap pasal kurus contoh you nak dapatkan income kata-kata 10,000 sebulan. So you mesti set, saya nak capai 10,000. Lepas tu you buat langkah-langkah macam mana. You kena buat appointment, you kena buat jumpa orang dan sebagainya. So selepas dah habis tu, then barulah you akan turnkan yang 10,000 invisible tu kepada visible. Okay, daripada tak nampak jadi nampak. Tapi ada step dia lah. Sebab tu you kena duduk dalam circle yang betul, orang-orang yang betul. Antara orang yang betul adalah kawan-kawan kita. Antara orang yang betul adalah mentor yang boleh guide kita. Sebab bukan kita tahu semua tuan-puan. Tuan-puan, kalau you tahu semua, dalam sains sukan apa-apa saja, tak ada PhD tuan-puan. Tak ada doktor sport science. Tak ada doktor sport science. Kalau you tahu semua, you dah jadi doktor. Tak payah kita orang pergi further study semua, belajar macam-macam. Tak payah. Kalau you tahu semua. Sebab tu even Lee Chong Wei pun ada coach.
Right. Mike Tyson, Khabib, siapa lagi you nak mention? Top athlete in the world, semua ada coach. Semua ada coach kat belakang je. Usain Bolt ada coach. Walaupun coach diorang ni bukan champion, tuan-tuan. Saya nak cakap macam tu. So, kenapa coach ni penting? Sebab ini knowledge and experience dia, tuan-tuan. Okay. Bukannya dia ni adalah atlet yang pernah masuk dalam bidang tu. You tahu tak, Mike Tyson punya coach bukannya bukan atlet peninju, bukan peninju yang berjaya. Usain Bolt punya coach bukan bekas pecah rekod dunia. Bukan. Semuanya knowledge, tuan-puan. Sebab tu, tuan-puan, kena berguru. Sebab tu kita bila duduk dalam satu circle, kita akan lebih mudah tak ke laut lah, orang kata. Okay. So, tuan-tuan, saya tunggulah soalan. Hari ni saya saja je, tak nak cakap apa-apa, saya live je lah. Okay. Kalau ada soalan, saya tunggulah. Okay, kalau tak ada, saya akan endkan live ni. Jadi, take away punya message. First kali, tolong set you punya goal. Okay, you nak jadi apa? Kan? You nak kurus macam mana? You nak badan sado macam mana? You nak badan sado macam Sazli Samad? You nak badan sado macam Cristiano Ronaldo? Kan dua benda yang berbeza. So, bila you jelas dengan matlamat tu, and then you mesti tengok benda yang achievable. Okay, jomlah tulis. You all ni dengar je, tak tulis pun. Achievable, benda yang achievable untuk you target. So, you nak target benda ni berapa lama? Kan? Kalau you tak ada target, kan, memanglah semua nak sebulan, as soon asap as soon as possible, kan. Nak gemuk pun kau ambil berbulan-bulan, bertahun. Nak kurus kau nak sebulan. Tak apa orang kata, tak realistik lah. Okay, dan yang ketiga, you mesti duduk surrounding circle yang baik. Okay, circle yang duduk dalam satu matlamat. Tuan dan puan, saya ada ramai klien, dan klien saya ni dia ada grup-grup tau. Okey. Dan mereka grup ni ada yang separuh grup ni ada yang beberapa orang join dengan saya buat personal training, ada beberapa orang grup ni join dengan saya buat training dan sebagainya, kan. Dan saya perasan apabila mereka ni duduk dalam satu grup, mereka ni encourage each other. Itu yang bagusnya bila kita berada dalam satu grup circle yang baik. Cuma tuan-tuan, di akhir daripada grup ni, sebenarnya you tak boleh pergi kat grup ni dalam keadaan yang lama. You boleh duduk dalam grup, okay, you boleh duduk dalam grup, tapi you kena personalize you punya training. Sebab semua orang dalam grup ni sebenarnya function dia adalah untuk support each other, bukan untuk training fokus dengan you punya specific goal. Okay, sebab dalam grup ada orang mungkin sakit lutut, dia nak baikkan sakit lutut. Ada orang mungkin dia ada masalah berat badan, dia nak turunkan berat badan. Tapi ada orang dia ada masalah flabby, kan. So dia nak firmkan. Sebab tu you duduk dalam grup, tapi untuk dapatkan sokongan supaya dia laluan dia betul. Cuma di akhirnya you kena fokus dengan you punya goal. Alright. Terbaiklah ni Nadia. Macam ni bagus. Okay. Alright. So, mulai daripada hari ni, you catat very specific you nak jadi macam siapa. Sebab tu dalam saya punya weight loss canvas, kan, kita memang letak satu gambar tu supaya you boleh letak gambar yang you nak jadi tu macam siapa. Saya percaya, saya bagi kat orang semua orang tak buat. Semua orang tak buat. Bila tak buat, tuan-puan, you jadi macam tu melilau. Nanti you tengok, nanti tiba-tiba saya cakap, okay, HIIT ni boleh bakar lemak dengan lebih banyak. You pun buatlah HIIT, kan. Tiba-tiba pula saya cakap, sebenarnya kalau nak bakar lemak dengan lebih banyak, you kena buat steady state cardio. You jadi confused ini mana ini mana. Sebab apa? Sebab saya bila bagi knowledge, we give as a general knowledge, tuan-tuan. Saya bukan buat personal training. Unless you klien saya, dan saya akan cakap apa. Sebab ada orang tanya saya balik bila kita buat training, dia tanya saya balik, coach, yang hari tu coach cakap macam mana? Tak, you lain. Sebab you punya cerita, objektif you lain. Takkan saya nak bagi benda yang sama. Saya bagi dekat dalam public ni as a general knowledge. Right? Okay, ada satu soalan. Kalau saya makan makanan yang kurang healthy, contoh minyak, manis dan lemak, tapi masih dalam calorie intake, kenapa berat naik ya? Kalau saya makan betul, healthy, clean,
nak turun, tapi kadang-kadang rasa frust bila tersalah makan. Panjang soal tesis ni. Kejap saya nak kena fahamkan. Okey. Dr. Ju je lah cakap Dr. Ju. Begini, saya suka soalan ni sebab ramai orang ingat calorie is a calorie, kan? Alright. Saya bagi analogi macam ni tuan-puan Saya selalu cerita analogi yang paling mudah tuan-puan. Suku-suku separuh, okay, sistem pendidikan kita relatekan analogi ni dengan kita punya diet. Okey, kita ada sekolah rendah, sekolah menengah, college atau universiti. 3 peringkat So, pergi kat sekolah rendah adalah, kalau dalam diet kita relatekan dengan suku-suku separuh, di mana KKM dah tahu dah rakyat Malaysia ni pemalas nak kira. So, dia bagi satu gambaran yang jelas, beritahu kat you untuk you buat konsep suku-suku separuh. Okey, sebab itu the very simple, kan? You boleh tengok dalam plate ada karbo, protein, fiber, ada lemak. Lemak tu kuah ke apakah sikit, kan? Okey, just good. Tapi ada kekurangan dia. Suku-suku separuh ada kekurangan. Sebab kalau orang yang badan besar dengan orang yang badan kecil, orang 100 kilo dengan orang 50 kilo, kalau dia makan pinggan, dia jadi confused. Kalau lah kata pemahaman orang yang 100 kilo ni makan macam seperti 50 kilo, definitely dia akan kurang tenaga dan dia tak akan sustain sebab dia perlu makan lebih banyak. Jadi suku-suku separuh ni dia very subjektif. Okey, pertama tapi kelebihan dia dia mudah nak apply di mana-mana saja. Okay, saya suka suku-suku separuh ni. Untuk beginner bagus. Alright, tu yang pertama. Kita naik pergi ke sekolah menengah, doktor pergi ke sekolah menengah, kita dah kena kira-kira, kan? Sekolah menengah kita kan dah susah, ada admat, ada fizik, ada bio dan sebagainya, kan? So bila kita dah buat macam tu, kita start kira-kira. Alright, bila kita start kira-kira, kita dah mulakan aware dan mula cakna. Okay, mungkin Dr. Ju ni peserta saya, kan? Dia dah tahu dah. Mungkin dulu Dr. Ju tak pernah risau pasal 1,400 ke 1,500 just makan suku-suku separuh. Tapi kadang-kadang kelemahan suku-suku separuh, you mungkin boleh makan 1,000 je. Sebab apa? Ikut suku-suku separuh. Tapi kita tak tahu nilai dia. Jadi bila you masuk ke sekolah menengah atau you kira kalori, you dah aware 100, 1,500 ni you kena cukup. Okey. Tapi ada kelemahan dia. Sebab dia fokus pada kuantiti, bukan quality. Faham So kuantiti ni bermaksud tuan-puan, you boleh makan aiskrim, you boleh makan minyak, you boleh makan coklat, as long 1,500 contoh tapi dari segi kualiti tak ada kualiti. Mungkin kalau kita tengok dari segi makro dia, mungkin lemak lebih tinggi daripada karbo, atau lemak karbo tinggi, protein rendah, ataupun lemak tinggi, karbo protein rendah. So kita tak tahu. Okey, tu yang kedua So Dr. Ju upgrade pergi universiti. Universiti dah kena buat PSM, tesis semua, kan? Dia lebih fokus dan precise. Okey, bila kita cerita pasal level yang paling tinggi, the best is makro. Makro adalah kita akan timbang setiap makanan yang kita makan. Dan dia very specific. Sebab tu saya selalu, kalau Dr. Ju ingat, saya selalu cakap tak cukup protein, tak cukup ini, tak cukup itu kat dalam program saya. Sebab apa? Sebab you makan hanya fokus pada kuantiti, tapi you tak tengok pada kualiti. Faham Contoh saya bagi macam ni lah 100 gram donat bersamaan 100 gram donat dengan 100 gram ayam. Okey, di mana 100 gram donat, okey, dia punya nutrition fact dia tinggi karbo dan tinggi lemak. Okey, manakala 100 gram ayam tinggi protein. Okey, boleh faham Tapi kalau kita makan 100 gram ni antara ayam dengan donat, definitely kita akan makan donat mungkin lebih daripada satu. Mungkin kita boleh ambil sampai 200 gram. Tapi kalau kita makan 100 gram ayam, mulut terkumat kamit lah. Dan isu dia kat sini, 100 gram ayam dengan 100 gram donat, mana lagi kenyang? Right? So, dan mana lagi bernutrisi tinggi? Definitely lah ayam tu, kan? Jadi itulah jawapan dia. Jadi
bila kita fokus kepada kira kalori, ada pro and con. Bagusnya sebab kita tahu berapa kita makan according dengan kita punya ni. Exercise kalau you buat exercise hari-hari dan you buat exercise 2-3 kali, sebenarnya outcome dia lebih kurang sama. Saya dah beritahu dah beberapa kajian dalam Dr. Ju, mungkin boleh follow saya punya Facebook yang lepas-lepas. Ada beberapa kajian yang menyatakan you exercise 3 kali, you exercise 6 kali, outcome dia lebih kurang sama. So, kenapa you nak buat lebih? Kan? Sebab apa? Bila you exercise lebih, ada potential. Kalau you tak cukup rehat dan sebagainya, badan kadang-kadang tak respon dengan baik. Exercise tu bagus untuk kesihatan, tapi you keep on stress you punya body. Memang you suka kan, tapi you tak tahu badan you tak suka. Right? You agak-agak, you bila berlari dan jantung ni berdenyut dengan laju, ingat jantung suka. Jantung tak suka tuan-puan. Betul. Otot ni kena contract kan. Dia tak suka. Dia memang tak suka. Tapi kesan daripada tu membuatkan badan kita menjadi lebih baik. Okay. Tapi masa exercise dia tak suka. Kita je suka sebab kita feel good. Tapi sebenarnya otot, jantung, apa semua sekali memang tak suka. Kalau dia boleh beritahu lah. Okay. Okay, jadi saya menjawablah soalan tu. Jadi kenapa berat naik ke berat tak naik? Isu dia mungkin kita ambil makanan yang bernutrisi rendah kan dalam makanan kita. Okay, kita panggil dia, mungkin dia tergolong dalam apa ni, high density calorie, high density food. Saya lupalah. Betul high density food. Okay, high density food ni, high density calorie atau high density food ni bermaksud makanan yang nilai nutrisi dia rendah, tapi kita ambil mungkin berlebihan ataupun ni lah. Okay. Okay so saya menjawab soalan Dr. Ju tu. Jadi tuan-tuan, sampai sini sajalah live saya pada hari ni, dah setengah jam. Kita jumpa lagi lah pada sesi-sesi akan datang. Tuan-tuan follow rapat-rapat. Okey, jadi kalau siapa yang berminat untuk mendapatkan khidmat konsultansi kami secara percuma, jadi tuan-tuan boleh klik dekat butang dekat saya punya komen tu. So kita jumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Kita tak tahu bila. Tak apalah, follow je, letak notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.